بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kali ini untuk meneruskan kajian kita kepada surah Yunus daripada juz yang ke-11 pada halaman 209 ya, sebagai panduan menyambung kepada halaman pertama yang sudah pun kita lewati daripada surah Yunus, surah yang dikategorikan sebagai makkiyah, dan inilah bahagian daripada surah Yunus ini sampai beberapa juzuk ya, meletakkan surah-surah makkiyah ini paling panjang dalam al-Quran untuk sama-sama kita jiwai betul-betul akidah, kita jiwai betul-betul nilai yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaznya ceria. Masih raya lagi kita? Masih lagi Syawal lah. Syawal Syawal, masih Syawal, bukan masih raya. Betul Ustaz. Maksudnya kita nak ajaklah sahabat-sahabat kalau ada yang berkesempatan tu, kalau tahun lepas tak dapat, tahun ni kita cuba untuk puasa 6 tu Ustaz. Puasa 6 kan. Sama-sama ingat kita juga. Oh ya. Alhamdulillah, tanya Ustaznya puasa 6. Jadi itu tak ada air hari ni ya. Okey, puasa pada hari ini. Jadi insya-Allah bagi tuan-tuan yang berpuasa, selamat menunaikan puasa 6 ya, melengkapkan lagi ya nawafil kita yang wajib, yang sunatnya untuk kita lengkapkan ya. Kalau orang cakap Ustaz ni, ada yang kata bahawa 6 hari daripada 30 hari itu ialah 20% ya. Jadi maksudnya tanda bahawa seseorang itu diterima amalnya ialah dia boleh istiqamah. Taklah semestinya 100% 30 hari. Tetapi dapat maintain 20% pun itu adalah tanda bahawa apa yang diamalkan pada Ramadan lepas diterima oleh Allah SWT ya. Jadi kita doakan tuan-tuan yang belum lagi teruskan usaha, dan kalau sudah pun habis ya, kalau katakan sudah pun dapat berpuasa pada hari ini ataupun semalam, kita doakan yang terbaik insya-Allah. Pada hari ini kita akan mendalami kepada halaman 209 ya, 209. Mari kita lihat kepada apakah sinopsis bagi halaman ini, iaitu pada ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 bercerita tentang orang mukmin dan kafir serta balasan bagi mereka ya. Apakah balasan bagi yang tidak lalai, apa balasan bagi yang lalai kepada ayat-ayat, kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 11 hingga 12, manusia selalu minta ya disegerakan kebaikan dan kejahatan ketika tak stabil ya, ketika dalam keadaan yang dilanda pelbagai cabaran masalah dalam hidup, termasuklah ketika marah. Ini dinyatakan pada ayat 11 hingga 12, psikologi penting. Dan ayat 13 hingga 14 ya, sunnatullah dalam membinasakan umat yang zalim dan kafir serta pengangkatan khalifah pengganti ya sebenarnya kepada kaum-kaum yang terdahulu. Ini adalah satu panduan sosiologi yang kita ingin sama-sama fahami daripada halaman 209. Jadi mari sama-sama kita baca doa Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kami,
pada hari yang berbahagia ini. Kita baca dahulu daripada ayat 7 hingga 10 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kita nak meneruskan pengajian kita di juzuk yang ke-11. Allahu akbar. Suka kita, happy, gembira kita akan dapat meneruskan. Mudah-mudahan baki-baki juzuk yang selepas ini Ustaz Fazrul ya. Kita terus dipermudahkan oleh Allah Subhanahu taala untuk bersama-sama, dan impian kita Ustaz habislah Ustaz ya. Habis 30 ni ada banyak ni lagi Ustaz. Oh okey. Tebal lagi. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan. Tetap gembira ceria Ustaz sebenarnya. Ya, pasal sebenarnya kalau kita tak bersama Quran Time ni rasanya belum nak baca betul, dengan Ustaz. tadabbur ni Ustaz ya. Setiap hari Ustaz. Setiap hari. Allahu akbar. Disyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita mulakan ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 surah Yunus, muka surat 209. Kita cuba permulaan ini dengan bayati insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat ke-7 hingga ayat yang ke-10 daripada surah Yunus, surah yang ke-10, surah Makkiyah yang membina iman dalam diri kita, membina motivasi dalam hidup kita, semangat untuk kita berjuang dalam kehidupan kita seharian. Dan surah ini turun ketika 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu sendiri. Dalam ayat yang ke-7 ini hadir selepas Allah membawakan, semalam kita melihat kepada kebesaran Allah yang Allah nyatakan pada ayat 6, iaitu tentang perubahan malam dan siang, dan juga kejadian langit dan bumi ini adalah tanda-tanda kebesaran kepada orang yang ingin membina takwa, yattaqun Ustaz ya. Kalau yattaqun kita masih lagi ingat pada bulan lepas Ramadan, tattaqun. Jadi ini Allah puji kepada orang yang yattaqun ini bukan sekadar takwa solat apa sebagainya, tetapi dia nak mengelakkan daripada masalah kan ya. Dia sentiasa mohon pada Allah, tolong ya Allah elakkan kami daripada masalah yang menyebabkan kami hancur yattaqun di sini, dan juga apabila sampai di akhirat nanti daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebagai risiko paling besar yang kita tidak mampu untuk rasainya ya. Jadi bagi orang-orang yang merasai kebesaran Allah, dia akan sudah tentu rindu untuk bertemu dengan Tuhan yang banyak memberi. Seperti kalau kita pernah bagi contoh sebelum ni Ustaz ya, kalau ada orang setiap hari lah keluar pintu ada satu uncang emas Ustaz. Kan boleh gadai satu hari 20,000 contohnya.
kan, rasanya patah balik masuk rumah, tak payah pergilah kan, tak payah pergi keluar bekerja kan. Dan sekarang ini kita bercakap setiap rumah sebenarnya bila tuan-tuan keluar daripada rumah masing-masing, kita dapat bukan sekadar 20,000, lebih daripada 20,000 sebenarnya, cuma tak berapa perasan, iaitu bila Allah masih bekalkan lagi keluar rumah, masih lagi ada hidung, ada mata yang nilainya berapa kalau Ustaz, 2 biji mata Ustaz, Allah yang boleh baca Quran pula tu. Allahu akbar. Berapa nilai Ustaz kalau nak ada orang nak minta bayarlah kan, Tak terbayar. tak terbayar kan, ya. Jadi lebih bernilai daripada 20,000 tersebut. Cuma perkara-perkara yang di dunia ini bila kita dah biasa Ustaz ni, nanti kita akan baca, biasanya kita tak berapa perasan. Betul. Jadi apakah berlaku? Allah kata dahulu kepada orang yang tak perasan ini, innallazina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak pun mengharap, rindu untuk bertemu dengan kami, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, waradu bil hayatid dunya, dia amat senang comfort di dalam kehidupan di dunia dan tenang, wa ta'ma'annu biha, tenang dengan dunia ini, rasa dah dapat pangkat, dah dapat kaya, dah dapat keluarga, dapat pujian, wallazina hum an ayatina ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang ghaflah, yang lalai daripada ayat-ayat kami. Apa maksudnya? Maksudnya dengan tidak rindu kepada nak berjumpa dengan Allah, mereka ini redha dengan dunia dan juga tenang dengan kehidupan dunia ini. Ayat-ayat Allah yang kita dah bincang pada ayat 6 dan 5 dan 6 sebelum ini tidak menjadi sesuatu yang menarik perhatian mereka, malah mereka, kalau kita bercakap tentang istilah ghaflah ini dalam surah Al-A'raf kita pernah jumpa Ustaz, iaitu Allah beri perumpamaan macam binatang ternakan. Allah. Maksudnya dia tak kisah pun siang malam, yang penting bapak makan rumput. Kadang-kadang kambing pun tahu siang malam beza. Jadi kesannya kambing dia siang malam dia balik rumah ajelah kan. Tapi bagi orang yang beriman, siang malam ini, pertukaran malam dan siang adalah masa bukan sekadar untuk pergi kerja balik rumah, tetapi untuk menentukan waktu solat dan juga waktu puasa, waktu haji. Semua itu ada kaitan dengan pertukaran malam, siang, matahari, bulan yang ada itu memberi kesan kepada amalan spiritual seseorang. Jadi ini yang kita tidak mahu lalai, pasal lalai daripada kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah tidak terkesan, tidak membawa pada spiritual, itu adalah satu perkara yang merugikan. Kesannya apa? Ulaika ma'wahumun nar, iaitu tempat tinggal mereka adalah an-nar, api neraka. Risiko paling besar, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Yaksibun ini biasa orang cakap kalau nak cari rezeki, buat bisnes, kita berniaga apa sebagainya, yaksibun, mereka berusaha. Tapi rupa-rupanya Allah gunakan perkataan neraka ini mereka usahakan. Allahu akbar. Mengapa jadi begitu? Kerana mereka usahakan itu tidak berteraskan kepada tauhid yang benar, tidak mereka memerhati dan mendengar dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka kerja keras Ustaz. Mereka kerja keras. Kita harap kita taklah kerja keras, tapi rupa-rupanya tidak berteraskan kepada tauhid, akhirnya ma'wahumun nar. Tetapi kalau kita beriman, ayat yang ke-9 ini, innallazina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Subhanallah. Ini memang menarik. Biasa kita dengar sesungguhnya orang beriman beramal soleh, tetapi Allah tambah di situ yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan memberi hidayah, Allah akan pimpin, Tuhan, Rabbuhum akan memimpin kita, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka. Dan bercakap tentang iman ini Ustaz, dalam surah Al-Baqarah Allah ada cakap tentang Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayat ini powerful, bila saya dengar dia punya tafsirannya, tengok baca, Allah itu wali dalam bentuk isim. Maksudnya kalau orang beriman, amanu ni macam dia pernah sekali lah beriman, tapi lepas tu dia buat perangai, zulumat perangai dia buat itu, Allah tetap jadi pelindung dia. Subhanallah. Allah akan keluarkan dia daripada, dia kadang-kadang dia buat dosa A, dia terjerumus dalam kesilapan B. Dia pernah beriman tapi dia terjerumus, Allah akan keluarkan lagi. Yukhrijuhum itu maksudnya mudhari', maksudnya Allah tetap akan mengeluarkan dia daripada kegelapan walaupun dia tersilap dalam hidup. Yang penting apa? Amanu, dia beriman, dan ini yang Allah cakap, beriman, beramal soleh, Allah akan pimpin kerana iman yang ada pada mereka. Jadi iman ini amat
berharga Ustaz ya. Sebabnya bila kita baca al-Quran, kita bertambah iman kerana ayat-ayat Allah ini, inilah caranya untuk kita selalu dipimpin. Dan Allah menyatakan tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Balasan untuk mereka apa? Di bawahnya ada sungai jannatin na'im. Ada jannah ataupun syurga yang penuh kenikmatan. Dalam Quran ada perkataan naim ni juga diulang pada surah Al-Kautsar Ustaz. Ya, surah Al-Kautsar ke surah Takasur? Takasur. Ya, yang hujung sekali. Betul. Iaitu apa? Ara'aital ladzi kan. Ni alhaakum takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi Allah akan tanya kita nikmat-nikmat yang kita ada. Ya, jadi ada nikmat di dunia Allah akan tanya, ya, tapi di sini Allah kata dapat nikmat yang berganda-ganda di syurga. Cuma bezanya Ustaz, bezanya apa? Ayat 10. Nak minta Ustaz baca sekali lagi ayat 10 ini. Biasa kita baca dia punya bahagian ini dalam doa kita kan. Tapi mari kita tengok apa sebenarnya isi kandungannya. Sila. Masya-Allah. Baik, jom kita baca tuan-tuan ayat yang ke-10 dengan kita cuba sabar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-10 ini maksudnya doa mereka di dalam syurga jannatin naim ini, subhanakallahumma. Allah. Ini subhanallah. Ini memang amazing Ustaz. Nanti kita tengok apa maksudnya. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ada 3 perkara kat sini. Doa orang-orang yang berada di Jannatin Naim, tetapi mungkin kalau orang itu dapat nikmat-nikmat di dunia, ya, macam tadilah Ustaz ya, dia dapat mata 2 biji. Setiap kali keluar rumah masih ada 2 biji mata. Contohnya dapat naim, itu sebenarnya nikmat yang bertimpa-timpa sebenarnya. Boleh lihat, boleh tengok matahari, tengok burung, boleh tengok perkara yang jelas. Tetapi bezanya di dunia ini bila kita dapat naim, kita tak cakap subhanakallahumma. Apa maksud subhanakallahumma ini? Maha sucimu ya Allah. Ya, subhanakallahumma. Tak ada perkataan itu, jarang orang kata bila dia keluar rumah Ustaz ya, dia tengok dalam handset dia selfie sikit tu, tengok tu ada 2 mata, ya Allah kan, terima kasih ya Allah, terima kasih. Jarang orang buat begitu Ustaz. Tak ada, jarang orang buat begitu. Ustaz ke Ustaz buat begitu? Tak ada, jarang Ustaz ya. Allah kata orang yang masuk syurga nanti bila dia dapat tengok nikmat itu, salah satu perkataan yang dia doakan, dia berucap iaitu subhanakallahumma. Dia amat bersyukur, maha suci, amazing Ustaz ni bahasa Inggeris lah ya. Dia kagum sangat kepada nikmat yang Allah bagi ini. Pasal apa? Pasal dia rasakan Allah ni memang baik betul lah kan. Ya Allah, memang engkau ni maha sucimu ya Allah, engkau bagi. Dan sebenarnya Allah yang sama yang bagi nikmat itu di sini. Naim yang sama, ataupun kalau sampai sana tu lebih lagi lah ya. Tapi maksudnya bila Allah cakap summalatus alunna yauma idzin anin naim itu kita sudah rasa di bumi ini. Kita rasa contohnya dapat tangan, contohnya kita akan rasa ya Allah, terima kasih ya Allah dapat lagi tangan. Pasal kalau tangan ni dah kebas ya, kalau katakan dah lembik, ada kawan yang dah stroke Ustaz ya, tak boleh angkat, nak angkat pun tak boleh. Sebenarnya hanya dengan maha sucimu ya Allah sahajalah yang menyebabkan kita boleh angkat. Kalau bergantung kepada kita, memang kita ni tak suci ya, banyak kelemahan. Makin lama sepatutnya tangan ini makin lemah. Tetapi alhamdulillah 40 tahun kita guna tangan ini ya, ataupun 60 tahun kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini perkataan bezanya bila kita masuk ke syurga naim nanti, orang-orang yang masuk ke sana itu dia dapat cakap subhanakallahumma. Dan mengapa dia dapat cakap begitu? Kerana di atas muka bumi ini dia banyak cakap subhanakallahumma.
Ya, dalam doanya dia betul-betul, ya Allah, hari ni aku dapat doa ini, ya Allah, aku dapat makan hari ni, aku dapat makan kuih raya. Contohnya kan. Ada lagi ke tak kuih raya Pak Mak? Okey. Yang pertama. Yang kedua, wa tahiyatum fiha salam, iaitu dia punya greeting, dia punya ucap selamatnya adalah salam. Salam maksudnya Assalamualaikum tu standard di mana-mana. Dengan penuh kesejahteraan daripada hati. Dia kat dunia ni kadang-kadang ada orang Assalamualaikum. Kan dia jeling-jeling je begitu kan. Betul tak? Dia tak macam ni ya. Kalau di dekat dunia ni ustaz ni, kadang-kadang bila orang tu ada kereta besar ke apa kan, Assalamualaikum kan, betul tengok-tengok ini hutang ke tak hutang kan. Dia ada something di dalam hati itu ya, kecuali hati yang telah dilatih dengan iman, dengan iman. Dan wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca banyak kali alhamdulillahirabbil alamin di atas muka bumi, moga-moga kita dapat ucapkannya di mana tuan-tuan sekalian? Allahuakbar. Di dalam syurga An-Naim, kerana walaupun ada kepayahan hidup di dunia ini, kita tetap ambil masa on time kita menyatakan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berdoa juga dalam kepayahan hidup di dunia ini. Ini ciri orang-orang yang beriman ya. Allah beri hidayah untuk dia cakap perkara ini di dunia, dan akhirnya sampai di akhirat nanti Allah bagi satu tempat memang dia cakap itu kerana dia kagum sangat kepada nikmat daripada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini. Tapi ada satu perkataan, jangan lupa Ustaz ya, perkataan pilihan kita. Jom kita saksikan. Perkataan pilihan kita pada hari ini adalah raja ataupun rajawa, maksudnya mengharapkan. Ya, mengharapkan, merindukan, dan dia sanggup menangguhkan. Raja ini juga dia menangguhkan sesuatu yang immediate, yang cepat. Sanggup dia tangguhkan kerja kerana apa? Kerana saya ingin solat on time dan juga menyatakan alhamdulillahirabbil alamin pada masanya. 28 kali disebut dalam al-Quran. Bagi orang-orang yang kufur, mereka tidak pun rindu ya mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi kita ustaz ya, kesannya di dunia ini ialah tuan-tuan sendiri tak sabar nak my Quran time contohnya kan, tak sabar nak baca Quran, tak sabar nak solat. Itu tanda bahawa Tuhan yahdihim rabbuhum biimanihim, Tuhan Allah SWT telah pimpin kita ke jalan hidayah, dan ini adalah satu perkara yang menjadi preview untuk kita ke syurga penuh kenikmatan, jannatin naim. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam my Quran time, baca faham amal insya-Allah. Iman adalah mutiara. Itu iman mutiara sah. Pendek sangat. Pendek sangat. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Dapatkan yang original. Subhanallah. Saat iman Iman. Dan kalau kita tengok sambungan dia kan, iman tak dapat dijual beli. Betul. Tidak dapat dipindahkan. Betul. Dan iman ni ada satu benda yang perlu kita usahakan. Untuk dapat dia, dah dapat kita usahakan untuk jaga dia, create environment yang boleh menyuburkan iman kita bersama dengan Quran sokmo. Subhanallah, antaranya jangan nyenggeng je. Jangan nyenggeng. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak
teruskan. Sebelum itu sebelum kita menyambung ayat yang ke-11, kita lihat sekejap ulang kaji kita dalam tajwid. Kita nak kongsi hari ini tentang izhar halqi. Jom kita sama-sama lihat paparan kita untuk segmen tajwid. Izhar halqi ni satu kita selalu sangat jumpa dalam bacaan kita. Dalam bacaan Al-Quran kita, kadang-kadang kita terlepas pandang tajwid tu izhar halqi tu kadang-kadang baca dengung. Kan kadang-kadang tak baca dengung pada tempat tu. Jadi kita nak ulang kajilah hari ini tentang izhar halqi. Ada 6 huruf izhar halqi ni yang perlu kita beri perhatian, iaitulah al-hin kha'ahu. 6 huruf Dia macam tak berapa ni sangat Ustaz ni. Okey. Apa hurufnya apa? 6 huruf. Al-hin kha'ahu. Alif ataupun hamzah, ghain, ha, kha, al-hin kha, ain dengan ha simpul atau simpul. Ini dia. Keluar hukum izhar. Huruf dia ada 6. Ni jelas ni. Ini jelas. Okey. Alif, ha, ghain, ain, ha dengan kha. Cara baca dia, apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar, maka wajib diizharkan bacaan kita. Jelaskan. Kalau kita dapat praktik sikit dalam contoh ayat-ayat dia, iaitulah ayat yang ke-107, iaitu hum an ayat hamzah ain, nun mati bertemu dengan hamzah. Hum an ayatina, hum an ayatina. Kemudian contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan alif lagi. Au qa'idan au qa'ima, kan. Jadi tanwin bertemu dengan hamzah. Dan juga contoh yang ketiga, nun mati bertemu dengan ha. Falamma kashafna anhu, maksudnya kita tak boleh dengung dekat situ. Tak boleh, salah. Ataupun kita pegang dia lama, tak boleh juga. Kita kena jelaskan bacaan dia. Kalau dalam ayat yang kita baca hari ni Ustaz Faz, ayat yang ke-7 kan, ada atas sudah ada an ayatina walladzina hum an ayatina, maksudnya kita kena jelaskan bacaan kita. Jadi itulah kita boleh praktikkan bersama dengan guru-guru kita izhar halqi. Jelaskan bacaan kita insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tentang izhar halqi. Ustaz ya. Halqi. Okey, halqi itu ada kaitan dengan halqum. Halqum kita. Halqum ya. Masya-Allah. Dia kha lam qaf. Okey, halqi. Halqi. Okey, baik. Jadi itu adalah izhar halqi untuk sama-sama kita amalkan ya. Betul. Ketika kita bertemu dengan nun mati bertemu dengan 6 huruf yang disampaikan sebentar tadi. Kita ingin teruskan dengan ayat yang ke-11 hingga ayat 14, membongkar tentang psikologi manusia ya, yang suka sesuatu yang segera, tetapi apakah yang Allah beri panduan kepada kita bersama ya. Berbeza dengan orang yang beriman, tetapi orang beriman pun ada juga yang dia nak segera. Kita saksikan Ustaz ya, ayat di dalam surah Yunus ayat 11 hingga 14. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Begitu juga kalau dalam mengaji Ustaz, belajar mengaji, dia nak segera Ustaz, dia nak cepat. Jangan macam tu. Kalau belajar ilmu taranum lagilah, perlu masa yang panjang jugalah. Betul. Kan. Kalau belajar Al-Quran pun dalam Al-Quran pun sama juga. Maksudnya nak cepat-cepat, kadang-kadang kita lupa situ, kita lupa sini, dan kita masih ulang. Kalau kita telah tanam mindset kita cepat dapat, tiba-tiba tak dapat, dah nanti kita dah tak semangat dan sebagainya. Jangan macam tu. Yang penting kita terus belajar dan belajar, insya-Allah Allah Subhanahu taala, kita serahkan pada Allah taala atas usaha kita yang sedikit, Allah permudahkan insya-Allah taala deh. Baik, kita sambung ayat yang ke-11 hingga ayat ke-14. Saya nak cuba baca, jom kita sama-sama baca dengan mujawad pula, murattal hijaz. Makan lemang tadi saat. Baik, kita murattal hijaz insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 11 hingga ayat yang ke-14 ini menyambung kepada halaman 209 bagaimana psikologi manusia. Allah menyatakan pada ayat 11, dan kalau Allah menyegerakan azab siksa bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan nikmat kesenangan, pasti sampailah ajal mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Ya, apa panduan yang kita ingin faham? Ini bercakap tentang orang musyrik, Ustaz, ya. Tetapi lebih daripada itu, ia adalah untuk semua manusia. Semua manusia akan ada psikologi ini. Kalau kita boleh ambil pelajaran, harapnya kita tidak terjerumus kepada istilahnya tuyanihim ya'mahun pada ayat 11 di hujung itu. Baik, apakah maksud walau yu'ajjilullahu linnasi syarr, ya? Jika Allah akan cepatkan kepada manusia ini keburukan sebagaimana mereka harapkan kebaikan. Kadang-kadang kita kan doa, Ustaz, ya, kalau boleh saya, ya Allah, saya nak berjaya besok. Besok kan. Dan bila besok, ya, bila besok tak dapat, kita kecewa, ya, betul, ya. Dan memang kita nakkan kebaikan, ya, tetapi kalaulah, ya, kalau katakan Allah menyegerakan sebagaimana kita nak kebaikan itu kepada keburukan, ya, kalau Allah segerakan, contohnya kalau kita nak kebaikan besok dah jadi, Allah juga buat yang sama kepada keburukan yang patut dapat pada manusia kerana dia lambat sembahyang, mungkin kalau katakan Quran ni dia rasa macam malas, kan. Kalau Allah yu'ajjil itu maksudnya segerakan balasan kepada orang-orang yang berbuat keburukan, Ustaz. Maksudnya kita tak jumpa dekat My Quran Time, Ustaz. Tak jumpa, ya. Pasal apa tak jumpa kat Quran Time, Ustaz? Ya. Pasal banyak sangat dosa, akhirnya pop, dah Allah terus matikan kita sahaja, ya. Jadi nak ceritanya apa? Tentang ketauhidan kepada Allah SWT dalam hidup kita. Kalau kita memohon kebaikan, ada masa kita dapat cepat, ada kita masa dapat lambat. Bila kita buat salah, Ustaz, ya, bila ada lagi peluang Allah berikan untuk kita bertaubat, itu tandanya kita belum meninggal lagi. Belum meninggal lagi, ya. Dia macam ganas sikit, kan. Tetapi selagi belum meninggal, sila bertaubat. Itu dia punya mesejnya lah, ya. Pasal Allah boleh saja menyebabkan ajal kita hadir segera kerana keburukan ataupun dosa yang syar yang kita buat. Tetapi Allah ni amat baik, ya. Dan apakah yang Allah buat kepada orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah? Allah kata fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana. Allah biarkan.
Allah biarkan saja orang yang tak berharap nak bertemu Allah ini fi tuyanihim ya'mahun. Mereka ini berlega-lega dalam keadaan tagha, dalam keadaan yang sesat, bingung, dan ini balasan kepada orang yang kekal dalam syar, dalam keburukan dan tidak mahu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini panduan yang penting, Ustaz, ya. Dan pada ayat yang ke-12, satu lagi ayat Allah menyatakan tentang jiwa kita. Ini insan. Tadi pun untuk manusia seluruhnya. Kali ini Allah beritahu setiap manusia, setiap insan ini, dia psikologinya apa? Bila kena sesuatu yang darurat, ya, sesuatu bahaya, dia buat apa, Ustaz? Dia berdoa. Dia berdoa ketika apa? Ketika berbaring, ketika duduk ataupun berdiri, ketika darurat, ketika sakit. Saya pun pernah juga, Ustaz, ni bila tengok ayat ni rasa macam malu pula kan. Okay? Dia waktu sakit, waktu susah tu, dia doanya lebih sikit kan. Waktu duduk pun berdoa ya Allah, waktu duduk, waktu ya Allah, selalu Allah. Allah selalu. Dan bila dah sihat, Ustaz, ya. Dia lain sama, macam. Ustaz, sama. Ya. Sama Jadi sekali. Allah beritahu kat sini, apa kalau dah sihat, falamma kashafna, ya, apabila kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan. Olah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk hilangkan bahaya yang telah menimpanya. Ya, waktu saya sakit dulu, Ustaz, dia rasa macam ya Allah, okey Allah, tak nak buat kan, tak nak lambat pergi sembahyang, tak nak buat itu, tak nak buat ini, ya. Tetapi bila dia dah okey, Ustaz, dia ni datang kuarantain. Ya. Okey. Datang kuarantain. Dia ada diskaun. Dia kata tak apa kot, lambat sikit kan. Hari ni tak apa. Ini adalah psikologi yang Allah bongkar untuk kita semua, tuan-tuan, ya. Semua kita faham. Allah kata kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, ya. Itulah, demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang yang melampau batas terhadap apa yang mereka lakukan. Ya'malun ini maksudnya yang mereka lakukan dengan niat. Bukan yaksibun ni dia buat saja, tapi ya'malun ini memang dah jadi amalan dia. Dia tahu bahawa sebenarnya saya tak patut lambatkan solat, contohnya. Saya tak patut saya ni kurang membaca Al-Quran kan. Waktu sakit tu kan, bila ada orang bacakan Yasin kan, kita pun rasa bacakan Yasin tu dah macam dah hujung sangat, Ustaz, kan. Tapi kalau ada orang doakan bagi ucapan selamat, sihat apa sebagainya, kita waktu itu kata okey ya Allah, kan, nak kembali, nak baiki lagi amalan. Tetapi itulah yang Allah nyatakan sini, jangan sampai kita menjadi orang yang digelar sebagai musrifin, ya. Al-musrifin ini memang paling tinggi, yang melampau. Tetapi kalau yusrifun, orang yang dia sekali-sekala buat melampau, itu juga perkara yang kita kena elakkan. Dan ini adalah perbezaan di antara orang yang rindu nak bertemu Allah dengan orang yang tidak rindu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca ayat 13 untuk melihat kesan bila orang yang rindu pada Allah dengan orang yang tidak rindu pada Allah, apa kesan dalam kehidupan mereka. Ayat 13. Masya-Allah. Baik, ayat 13 kita baca, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ke-13 di halaman 209 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka melakukan kezaliman, padahal para rasul telah datang membawa keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mahu beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang melakukan dosa ataupun mujrimin. Ini adalah orang yang melakukan jenayah. Apakah jenayah yang dinyatakan di dalam pesalah dalam ayat ini? Apabila mereka ini terus, lamma zalamu itu terus melakukan kezaliman, ya, di tempat kerja dia mungkin ponting buat kerja tapi ambil gaji, ataupun dia merosakkan lagi hak-hak manusia. Inilah yang digelar kezaliman, terutama bagi orang-orang yang bukan Islam. Tetapi ini peringatan untuk kita juga.
tanda rindu pada Allah, kita tidak akan melakukan kezaliman. Pasal apa? Pasal Allah itu adil. Allah itu adil dan kita tidak mahu nanti kita ini diberikan ataupun apa istilahnya ma'wahumun nar. Tak nak begitu. Pasal kita tahu Allah ni adil dan kita dapat apa yang kita usahakan dengan rahmat Allah Subhanahu taala. Mereka melakukan kezaliman ini, waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Datang rasul membawa bayinat, membawa hujah yang jelas, tetapi mereka tak nak beriman. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, rasul dah wafat, habis dah ya, tetapi inilah risalah yang dibawakan, bayinat yang dibawakan Quran. Apabila kita baca, kita cuba nak faham, iman kita itu ya makin meningkat. Kerana kita tahu bahawa Allah dah beritahulah ini macam saya ni. Kan. Menyebabkan kita tidak mahu jadi pesalah, malah bila kita dah jadi begitu, Allah cakap apa? Thumma ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti di bumi setelah mereka itu, untuk kami lihat bagaimana kamu beramal, kaifa ta'malun. Ya, dari masa ke semasa orang dulu dihancurkan, Ustaz, ada lagi baki, ada orang yang dihancurkan, ada yang melalui ada dua cara, Ustaz ya. Satu cara dijajah, yang dibunuh apa sebagainya, satu lagi kena gempa bumi, segala perkara-perkara yang telah termaktub dalam al-Quran, taufan dan sebagainya, untuk Allah hancurkan. Jadi ada orang berbaki. Orang berbaki inilah kita semua, tuan-tuan yang ada pada hari ini. Kita ini adalah khalaifa fil ard. Kita ini adalah pengganti di muka bumi ini. Untuk apa? Allah nak tengok sebenarnya, linanzura kaifa ta'malun. Kamu buat apa nanti? Ya, adakah kamu sama macam orang dahulu? Kamu tak ambil pelajaran, ataupun kamu adalah orang yang beriman kepada kitab, beriman kepada wahyu, yang akan melakukan amal-amal yang berasaskan kepada iman, yang dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita saksikan situasi bagi halaman 209 ini. Inilah situasi yang kita tidak mahu jadi, ya. Hidup lagi engkau, ya. Ingatkan dah mampus contohnya kan, ya. Hari tu berdoa ke main, ya, tetapi bila dah okey, buat apa nak doa kan, ya, dah sihat. Jadi perkara-perkara ini perkara yang kita tidak mahu berlaku, yang disampaikan pada ayat 12, membawa pada resolusi kita. Yang pertama, resolusi bagi halaman 209, selalu utamakan akhirat dan tidak hanya selesa kesenangan dunia. Yang kedua, cari ilmu dan hidayah agar tidak bingung dan sesat, dan sudah pastinya dengan kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, sentiasa berdoa pada Allah ketika sedang susah. Jangan hanya minta tolong Allah pada susah, bila senang kita lupakan Allah. Kita berdoa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Andai sebanyak mana dosa-dosa kami ya Allah, kami tetap memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang mana senantiasa segar iman kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa bertungkus lumus menjaga iman kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkan kami dengan orang-orang yang senantiasa menyebabkan iman kami bertambah kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima salat kami, terima zakat kami, terima infak kami ya Allah, terima amal saleh kebajikan kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar kita selalu menjadi insan yang ingat pada Allah pada ketika senang dan susah, ya.
sentiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kempen yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai peluang tuan-tuan menyumbang dan kita membina generasi yang digelar sebagai generasi Al-Quran. Ya, tuan-tuan boleh menyumbang pada nombor yang tertera, boleh menghubungi nombor hotline ini kerana kita yakin bahawa hanya dengan kita kembali bertaut kepada mukjizat Al-Quran, maka cahaya ini, hidayah inilah yang akan menyinari sehingga kan kita diizinkan pergi ke Jannatun Naim. Kita berjumpa lagi dalam siaran ulangan pada hari ini dan esok pagi. InsyaAllah kita akan bertemu dalam siri yang seterusnya, halaman seterusnya. Besok kita berehat sikit Ustaz ya. Kita ulang kaji. Ya. Hari ini tuan-tuan banyakkan doa selepas asar nanti kerana hari Jumaat ini penuh dengan barakah, penuh dengan makbul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bertemu lagi. My Quran Time ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan terus bersama Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.